Itu saya beritahu dah. Satu to, satu ta. Hittatun. Hittatun. Kalau kita kata hittatun, jadi toto dua-dua. Hittatun, ta tadi guna. Hittatun naghfir lakum. Baik, yang kita nak dengung ialah tun masuk huruf nun. Tun masuk terus. Hittatun, dua harakat. Tun naghfir lakum. Okey tuan-tuan, yang ni dia masuk sempurna sebab dia ada khasyum. Dia masuk hujung hidung. Sempurna dia. Satu lah, baik. Tengok sebelah lagi. Lan nasbiru. Baik, dia sebab dia masuk hukum dia, nun tadi masuk di hidung. Khasyum nama dia. Dia bunyi di hidung. Kejap dia. Dia masuk terus lantunan dengung. Lan nasbiru. Bila ra tadi fathah, dia kena muncung sikit. Bir, tebal balik. Bir, ba yang nipis, ra yang tebal. Bir, dia angkat balik. Bir. Lan nasbir. Ni dia masuk terus tuan-tuan. Nun tadi dengan ni masuk nun terus, masuk khasyum. Baik, kita tengok mim pula. Yang ni lagi masuk terus. Dia tutup mulut. Bikalimatim minhu. Minhu. Ha marbutah jangan tinggal tu. Min. Bunyi hu sikit. Minhu. Okey. Bikalimatim minhu. Jadi tutup rapat mulut. Tim minhu. Ini dua-dua sempurna. Nun pun sempurna masuk, mim pun sempurna masuk. Tengok sebelah lagi. Nun mati bertemu huruf mim. Nun mati bertemu dengan huruf mim. Wa man ma'ah. Tutup mulut terus, masuk terus. Jadi kejap lah dia. Nun dengan huruf mim, kejap. Baik, kita tengok huruf waw dengan ya. Dan ulama setengah qiraat mengatakan dia ni idgham nakhis ataupun kurang. Dia tak masuk macam tadi, nun tadi masuk khasyum dan masuk betul dengan huruf mim. Dua huruf tadi nun dengan mim dia sempurna. Tetapi manakala huruf waw dengan ya dia panggil nakhis, kurang. Ataupun dia panggil idgham ghairul kamil. Ghairul kamil ni tak, ghair ni bukan yang sempurna. Kamil maksud sempurna. Ghairu kata tidak sempurna. Ghairul muakkad, tidak muakkad. Baik, kita tengok yang bawah ni. Sebab dia belai sikit, dia tak rapat mulut dan dia tak masuk banyak sangat khasyum, dia masuk separa. Wow, dia masuk separa. Wa walidin wa ma walad. Tengok masuk. Din wa ma walad. Nampak tuan-tuan dia sambut macam mana? Din begini. Dia tak masuk tadi. Yang tadi nun begini nun kan. Macam nun tadi dia kata apa nama lan masuk terus. Khasyum dia tepat masuk ke hidung. Tengok tuan-tuan pegang. Tuan pegang hidung tuan. Lan dia naik dah sini. Batang hidung dia naik kat batang hidung dah. Lan tidak, dia naik sini. Tapi miu dia rendah sikit. Miu dia dengung tapi dia rendah sikit. Miu itu. Itu dia punya kaedah. Wa walidin wa ma walad. Dia sambung huruf waw dah. Sama juga nun mati bertemu dengan huruf waw. Wa min wara'i. Min wara'i dia sambung huruf waw. Min wara'i. Dia berbeza dengan nun tadi dengan tanwin. Nun mati atau tanwin mati, tanwin bertemu dengan huruf nun dengan huruf mim. Dia khasyum dia lebih. Baik, sama dengan huruf ya. Huruf akhir tu ya tuan-tuan. Wujuhun wujuhun yawma'id. Wujuhun yawma'id. Iz bagi ringan ni. Iz.
Dengan kalau iz tak mau ada iz terus. Jadi kalau kita tebal sikit jadi huruf zai. Iz kan, iz dia bunyi belalang jadilah huruf zai. Ingat tuan-tuan, betul guru saya, tuan-tuan ingat apa yang saya kata tadi. Bila dia bunyi yauma iz, bunyi z tu adalah huruf zai. Jadi kita jangan bagi keliru. Kenapa huruf zal dengan zai nak pakai sama, sedangkan dua huruf yang berbeza. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak belajar tahu tentang bagaimana Al-Quran itu kan, belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Kerana Abdullah bin Mas'ud ni dia punya bacaan dia menghampiriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah berbezanya huruf zal dengan huruf zai. Bagi kita tengok sebelah lagi. Nun mati bertemu huruf ya. Sama juga kita masuk huruf ya terus. Wa mai, tapi dengung. Itu kita ma'al lah bersama dengung, tapi dengung dia tak sampai dengung dengan nun dengan huruf mim. Dia beda. Yang ni tadi dahsyat dia masuk. Yang ni dia masuk separa. Wa may ya'mal, wa may masuk dengung tuan-tuan. Dia ada beza tuan-tuan. Kalau kita tahu wa may ya'mal, dia tak masuk hidung. Tengoklah. Wa may ya'mal dia masuk huruf ya. Wa may ya'mal dia masuk huruf ya. Tapi kalau kita kata wa may masuk hidung tu. Yang tu baru beza. Wa may ya'mal, wa may ya'mal. Tapi kalau kita masuk huruf saja jadi idgham bila gunah. Idgham kita akan masuk jadi idgham bila gunah apabila kita kata wa may ya'mal, tak masuk hidung, bukan idgham ma'al gunah. Syarat dia idgham ma'al gunah mesti masuk hidung. Wa may, dia rasa batang hidung kita ni. Wa may ya'mal, wa may, dia mesti dengung. Wa may ya'mal, tapi nun tak kita tak sebut dah wa man. Wa may tadi bila nak masuk huruf dengung di sini. Wa may ya'mal, khosyum terkena dah tu. Wa may ya'mal. Tuan-tuan, sebab apa saya bagi tahu tu? Nak bagi perbezaan apabila kita belajar ikhfa. Bila kita dah alhamdulillah, insya-Allah kalau kita dah faham dah ini, sebab ikhfa dia masuk huruf berlain juga. Dia ada gantung pula. Lidah dia tak boleh rapat. Dan dia tengok huruf yang main pula. Jadi insya-Allah kita kena mahir dalam bilang ni. Jadi tuan-tuan tahulah, hari ni kita sambung. Hari tu kita belajar idgham 4, ada 2 idgham. Satu idgham bila gunah, satu idgham ma'al gunah. Dan hari ni kita praktik, cuma kita tambah idgham ma'al gunah yang 4 huruf tu. Huruf ya dan waw ni ada nakhis. Nakhis. Apa dia nakhis? Kurang macam yang tadi nun dengan waw. Faham lah? Ada pertanyaan setakat ni sebelum kita pergi terus. Waw dengan ya, dia panggil idgham nakhis. Idgham nakhis. Yang ni dia kurang dengung dia daripada huruf nun dengan mim. Boleh nak? Ada pertanyaan? Kalau tak ada, kita nak praktik tuan-tuan. Baik, kalau macam tu kita pergi terus. Kamil yang tadi nun dengan kalau ghairu tidak apa? Tidak, bukan, atau kamil tu bukan kamil, bukan sempurna. Boleh nah? Yang masuk idgham kamil adalah yang sempurna. Nun dengan mim. Tapi waw dengan ya idgham ghairul kamil. Maksudnya ini bukan sempurna. Sebab tu dia bunyi mai kan? Dia bunyi apa, miu waliin, miu famai. Itu mim dengan nun. Tapi ada pun yang tadi idgham yang kamil sempurna, dia masuk, dia kata ittatun, masuk hidung tu dia bunyi kuat. Lepas tu satu lagi bi kalimatim, dia masuk rapat dengung dia, mim dengan nun. Boleh faham lah? Boleh faham lah? Boleh slow lah saya bagi, ataupun derah laju. Boleh teratur? Tak tahu, kita tuan-tuan bertanya. Baik, kita terus pergi kepada buka tuan-tuan Quran, kita praktik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu tuan-tuan, kita yang belajar Quran ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kalau orang yang baca dia kata auzubillahi minasyaitonirrajim, macam mana bunyi dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'izna min syururi wa min sayyi'ati
Nabi SAW kata wallazi yaqra'ul qur'ana, orang yang baca Quran ni, wa yatata'u fihi, padanya dia rasa tersekat-sekat, wa huwa alaihi syaqi, dan padanya juga dia rasa susah payah, falahu ajrain, kata Nabi, pada dia ada ajran, maksudnya dia dapat 2 ganjaran. Satu, kerana susah dia nak belajar, kenapa dia dia tersekat-sekat nak belajar. Yang kedua, dia susah nak belajar. Itulah dia kata ajran. 10 minit 15 minit ya. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang terdapat 2 huruf. Nabi kata apa? Orang yang baca yang tersekat-sekat tadi dapat 2 ganjaran. Dan susah bagi dia. Adapun satu orang yang bila satu masa kita mahir, mudah-mudahan kita insya-Allah Allah bagi saya dan kita semua jadi mahir dengan Al-Quran, maka Allah kata satu lagi yang lain tak. Dia kata Allahumma shalli alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram bararah. Orang yang baca Quran yang dengan fasih, dengan lancar, dia akan bersama-sama dengan malaikat yang jujur lagi, jujur lagi, kiram bararah, yang mulia lagi jujur. Kiram kata yang mulia, bararah kata yang mulia. Itu dia tuan-tuan, kalau kita dah satu fasih, mudah-mudahan kita termasuk golongan tu, bila derajat kita akan tinggi insya-Allah. Tapi hendaklah kita sama-sama kita baca di rumah lagi dan lagi. Baik, kita terus kepada surah apa yang kita nak ambil yang banyak, kita boleh dapat dia punya hukum-hukum. Baik, tuan-tuan tengok lam yakunil ladzi bayyinah, surah bayyinah. Yang ni banyak dia ada hukum yang kita nak praktik tadi. Tuan-tuan, bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Di sini saya tak tahu muka surat berapa. Kita tengok bayyinah. Tuan-tuan yang sebelah-sebelah tu tolong cari kat kawan-kawan bagi cepat sikit. Kalau Quran saya ni 598. 598. Kalau Quran ni 598. Ada bayyinah. Lam yakuni lah, lam yakuni. 598. Selepas inna anzalna. Dah semua dapat. Tutup semua, boleh. Dah. Baik, kita sama-sama kita praktik tuan-tuan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, kita ingatkan lagi bunyinya bismillah, bukan bismillah. Bismillah. Tentu pun kadang-kadang kita tak jaga, dia terkeliru. Bismillah. Hirrah, dengan hirrah, ruah jadi dia jadi ruah. Masuk ha tu. Hirrahmanirrahim. Nirrahim. Tuan-tuan sekali. Bismillah, bukan nirrahim. Nirrahim. Ingat bis satu, nir satu, him satu, jangan him. Okey sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nir yang kita nir. Yang tu pun kita nak. Yang ni cuma lajah saja, tapi kita dah belajar habislah. Kita sebut yang betul. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta, jangan hatta. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sekali lagi, ha kecil. Hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Baik, tuan-tuan tengok tang mana ada huruf yang kita belajar 3 hukum ni. Apa yang ada? Nak tengok tuan-tuan dapat lagi. Siapa yang dapat? Hukum apa yang dapat dekat kita baca sepanjang ni? Yang kita belajar lah, jangan pergi yang tak belajar lagi. Ha? Nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Ada kan nun mati bertemu dengan lam? Nun mati bertemu dengan lam. Tang mana tu, cuba baca ayat dah. Lam yakunil. Nil tadi kan? Nil ni bukan dia tak masuk apa nama hukum apa yang 3 tadi. Cuma dia masukkan huruf apa nama nil tadi, dia tidak ada tanwin. Dia memang pukul itu dah nil ladzi. Cuma dia ada, tuan-tuan tengok apa dia tadi. Tak kuat. Min nun mati bertemu alif, betul. Tuan-tuan tengok nun mati bertemu alif. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil. Min ahlil, nun mati bertemu huruf alif, mata hukum dia izhar. Izhar. Izhar, dia kena alif, dia kena alif. Nun mati bertemu huruf alif. Jadi situ kita dapat satu lah. Yang lain tak usah pilih sebab kita tak belajar. Ada hukum lagi tapi tak usah belajar. Kita belajar yang kita kenal. Okey, ini satu lagi kita akan kenal lagi sekali. Saya nak ringkas ni bukan nak belajar lam yakunin, tapi nak kenal hukum. Nanti satu masa kita akan belajar lajah dia macam mana. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Tuan-tuan, huruf ta kena jaga. Mutahharah, jangan mutahharah jadi ta. Mutahharah. Bukan mutahharah, mutahharah. Baik sekali lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik, tuan-tuan nampak hukum apa ni, tuan? Saya belajar hukum yang belajar dah. Tanwin bertemu huruf mim, betul. Tanwin bertemu huruf rasulum, tutup mulut, rasulum minallah. Lun yang tanwin tadi bertemu huruf mim. Nama dia hukum idgham ma'al ghunnah atau bi ghunnah. Idgham bi ghunnah atau ma'al ghunnah. Baik, jadi bunyi dia Rasulum, dengung terus. Rasulum minallah. Tuan-tuan, apa hukum dia? Idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham maksudnya masukkan huruf bersama-sama dia dengung. Huruf yang mana masuk? Lun tadi dia tak bunyi lun dah. Lum, mim masuk terus dah. Lum dia terus masuk mim. Tuan-tuan tengok nah, lum minallah. Baik, sambung saya huruf dia. Yatlu suhufan mutahharah. Okey, tuan-tuan, kerana kita tak tekan tadi, tapi saja nak abang hak kena jaga suhufan, bukan suhufan, suhufan. Hak maftuhah, hak yang terbuka tu, hak kecil. Yatlu suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Hak kena jaga. Lepas tu kita nak ambil hukum tanwin bertemu dengan mim. Lagi sekali, tanwin fatatin bertemu dengan huruf mim, maka bunyinya fam. Jangan kata pam. Pam jadi tak ada pam. Sebab kita kadang-kadang kita kalau dulu kita baca kecil-kecil Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, tak mau fam. Pam dah kita guna fa. Jadi kita ambil sekali yatlu suhufan mutahharah. Baik, kita terus pergi. Fiha kutubun qayyimatun wa ma tafarraqal ladzin. Tuan-tuan,
Sebab apa saya berkata al-lazim, kita nak pergi takut tak nampak tak pergi. Dan kita nak pergi tang mana tuan-tuan nampak dari hukum dia. Tanwin bertemu dengan apa? Dengan qaf jadi hukum lain. Abang, kita tak masuk lagi dekat qaf. Hukum tu ikhfa, tapi abang tahu dah dia kena berdengung. Tapi dengung dia cara lain. Kita tak belajar lagi sekali kita menangis keliru. Kita abang betul dah. Tapi bukan hukum dia situ. Kita depan lagi. Tang mana tuan-tuan? Wow. Tun bertemu dengan wow, tanwin. Yang kita dah mati tu huruf yang ketiga, qayyimah. Patutnya qayyimah. Tapi kita nak wasal, nak sambung dia. Qayyimatun wa ma tafarraqal ladzin. Jadi nak sambung situ tuwama. Ambil lagi sekali. Fiha kutubun qayyimatun wa ma tafarraqal ladzin. Okey, jadi kita tahu dah tanwin bertemu huruf waw. Maksud dia idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah. Pas nah? Alhamdulillah. Boleh? Sambung ke? Boleh. Lepas tu kita ambil lagi sekali. Ambil. Alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Baik, tang ni tak ada hukum, kita tak belajar lagi. Ada hukum tapi kita tak belajar lagi. Kita pergi terus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma mukhlishina lahuddin. Kalau kita tak jaga huruf tu dia akan jadi muqlisin, tak mau. Masuk huruf kha tu kena jaga. Kita mula dengan huruf ha kecil. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tuan-tuan, saya ingat sampai akhir tak ada lah hukum-hukum dia. Jadi kita saya ingat kita berhenti kat sini dulu nah, sebab kita ambil Fatihah. Nanti lain masa kita akan tengok surah-surah yang ada tadi. Tuan-tuan nampak satu izhar kita jumpa. Kemudian kita jumpa idgham ma'al ghunnah bagi 2 3 tempat nah. Jadi insya-Allah kita idgham bila ghunnah. Saya dah tunjuk dah masa azan. Jangan tuan-tuan kata asyhadu an la, mesti sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kata asyhadu an la salah. Sama juga asyhadu anna muhammadan tak boleh. Muhammadar masuk ra, madar rasulullah. Okey nah, itu idgham bila ghunnah. Sama juga qiraat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Dia ejaan dia Muhammadan Rasulullah, tapi Muhammadar Rasulullah. Itu kita belajar hukum, kita tahu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Ha kecil juga. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dua-dua ha marbutah. Allahu akbar rullah. Jangan kata Allahu akbar Allah. Allah dia kata fathah. Allahu akbar taklah. Allahu akbar ru. Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar rullah. Allahu akbar rullah. Allahu akbar rullah. Tak boleh berhenti. Allahu akbar rullah tu. Allahu akbar rullah. Boleh. Kalau nak selamat, jalan selamat, Allahu akbar
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allahu akbar, berhenti Allahu akbar. Sama kita takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, sambung terus ya. Tapi kalau nak sambung, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sambung. Sama juga azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jangan kata Allahu akbar, Allahu akbar. Ini orang tiru. Kalau orang yang belajar dia kena ru. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey tuan-tuan, kita masuk pada Fatihah. Saya ingat tadi nak ambil takbir tapi tak, kita ambil Fatihah lah. Pasal dah lanjut. Hari tu bagi 4 kat sini kan. 4 takbir yang cara bercalah. Bagi lagi. Cara takbir sarah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas satu Allah. Ada bagi saya bagi ni. Tak bagi lah. Okey tuan-tuan, kita ambil sikit sebelum Fatihah boleh. Baik tuan-tuan, ini menjaga lafaz dia. Sah. Baik, ini kesalahan. Ini satu kesalahan satu. Apabila orang sebut lafaz adalah Allah, dengan huruf kha. Yang salah faham tak? Saya tunjuk contoh lah. Saya tunjuk contoh. Kalau kita sebut Allahu Akbar, kita pakai di telajak. Nak jaga huruf mas susah. Huruf ini nama dia huruf hamas atau mas susah, huruf kaf ni. Huruf kaf ni contoh hitam sebagai betul. Kita sebut Allahu ak. Dia angin ni. Akbar. Tapi ada orang kalau dia tak jaga ataupun dia menjeru-jeru, dia sebut Allahu akbar. Jadi dia huruf kha, maka salah, takbir dia salah. Kalau dia berlaku macam ni, maka seluruh solat dia tak sempurna, batal pun kan. Jadi kena jaga. Faham? Dia huruf akhbar. Allahu akbar, satu salah. Saya ingat dah bagi tahu ni dah macam anak tu. Tak apa, ni hilangkan ni yang orang kena. Yang kedua dia sebut Allah. Dengan huruf qaf. Dengan huruf qaf. Okey, bila Allahu akbar, huruf qaf. Allahu akbar. Jadi cara yang kita sekali Allahu akbar. Nampak? Kaf dengan qaf, kaf dengan kha. Ini salah lagi. Buatlah. Satu lagi. Dia mulakan dengan Allah. Lagi sekali salah dia di mana tuan? Belakang. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia bukan guna alif. Alif mat dia panjang dalam akbar. Salah. Salah sebab ada huruf mat dia panjang. Ini yang Ustaz Ruzani yang main baru ni, dia kata banyak gendang kaya dia buat gendang. Allah Maha gendang, Maha besar. Gendang Maha besar sebab.
Jadi Allah dengan gaya. Ha? Auzubillah min dzalik. Kemudian akhir sekali, bukan akhir banyak, ada 16 kesalahan. Saya terang 4 dulu. Saya akan terang lagi selit-selit lah. Yang ni yang ketara sangat. Yang ketara. Yang ini yang hari ini sebenarnya Ustaz Ruzannya bang. Allah. Ini kesalahan dia panggil hamzah istifham. Hamzah istifham maksudnya dia tambah satu alif lah. Maksudnya dia pun Allahu Akbar. Dia tanya, adakah Allah itu Maha Besar? Dia panjang tembal. Jadi ini menunjukkan huruf huruf mat yang bukan. Jadi bukan ini dipanggil hamzah istifham. Ini hamzah istifham. Hamzah istifham, hamzah yang tanya. Dia tanya. Boleh nampak ni saya tulis. Ha? Boleh nampak kan? Nampak. Hamzah tanya. Hamzah tanya. Jadi kalau kita berlaku lah kawan-kawan kita kena tengok tuan sebab ini melibatkan solat dia. Dia bila Allah ya. Dia tanya Allah Maha Besar kan? Sedangkan Allah tu Maha Besar lah. Dia tanya ini maksudnya soalan. Jadi kita faham lah. Ada 4 yang antara ni. InsyaAllah nanti kalau panjang 2 minggu lagi sekali, bila waktu saya ni minggu pertama bulan depan kita akan bincangkan lagi 4 naik sampai 16 insya-Allah. Baik, setakat tu saja yang takbir. Ada yang nak tanya takbir tadi? Ada nak tanya? Yang betul tengok yang atas tadi. Allahu Akbar. Akbar. Jadi kita tak panjangkan. Yang tadi yang salah nombor 1, Allahu Akbar, salah. Nampak dah? Huruf kha. Yang kedua huruf qaf. Allahu Akbar, Akbar, habis salah. Yang ketiga Allahu Akbar. Macam saya kata, kalau kita tengok selalunya raya-raya ada jumpa Allahu satu yang tu Akbar, Allahu dah salah dah. Nanti kita pilih yang tu lah nanti minggu depan ni kalau mau panjang. Dia petik panjang. Allahu Akbar. Bar tak boleh. Dia bar. Tak boleh bar, tak boleh. Nampak tak? Beza dia. Dan akhir sekali dia pakai hamzah istifham. Yang ini tanya. Dia pada tu panjang. Allahu Akbar. Tak tahu sebab apa dia buat. Tapi kita berlaku sebab tu ulama ambil kesalahan ni. Dia janakan balik supaya kita jangan salah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita last sekali kita buat Fatihah. Dia nah. Astaghfirullahaladzim wal hayyul qayyum. Taubatan 'abdin nabiyyin min kulli ma sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al nyata al. Ha nyata ha. Alham. Jangan alhamdulillah, salah. Ha kecil. Ha tu ha. Saya cuba terang sebab kadang-kadang kita tak jaga. Dia berlaku kadang-kadang orang yang faham dia akan kabut kan. Jangan guna ini, jangan guna ha ni. Ha kecil. Tuan-tuan buat macam nak pedas.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan nipiskan ra. Ra kena tebal. Rabbil, jangan kata rabbil. Rabbil. Rabbil bukan tuan. Rabbil. Ingat Rabbil. Kalau kita kata Rabbil, dunia ra tadi dia nipis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb tu ra. Alhamdulillahi Rabb. Ra tu bagi tebal. Rabbil tu kena nipis. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nir Rahim sama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jangan Maliki Yaumiddin. Tak ma. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi sekali sahabat, kalau ada orang baca naik ismam waqaf, kita jangan salahkan dia. Tapi kalau dia tak buat ismam waqaf pun, jangan salahkan dia. Tang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia muncung, dia panggil ismam waqaf. Tapi kalau orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun betul. Dua-dua boleh. Saya ingatkanlah. Walaupun kita minggu sudah tuan-tuan dah ada dengar, bagi dengar berkali-kali. Sebab kata guru bahasa Arab saya, iza takarrara tahaqqaqa. Apabila berulang-ulang, dia akan jadi mantap, dia akan jadi sebenar. Iza takarrara tahaqqaqa. Bila kita ulang-ulang kita satu, kita jadi benar. Yang kedua, kita dengar lama-lama, kita tahu. Kita automatik tahu di sini berlaku ni, berlaku ni. Jangan kita ihdinas siratal mustaqim. Lajah Arab kalau kata pun tak salah, tapi kita dah belajar ni sama-sama bagaimana saya dapat tahu dari guru saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan. Alif kasrah dan alif hak kasrah tu dia bunyi dia tak bunyi Kalau dulu kita belajar ihdinas kan, dan ni sad lagi sekali saya bang, jangan muncung sangat. Ihdinas tak mau. Ihdinas yang dia mesti ditekan. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf jaga, jangan kata kaf. Jangan kita kata ihdinas siratal mustaqim, takim jadi huruf kaf. Jaga baik-baik qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim terkeringan sikit. Jangan ta alaihim tak mau. Ta alaihim lagi teruk. Ta dah jadi huruf ta. Subhat dengan huruf ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuan-tuan. Lin tu buat ada dua harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey tuan-tuan, hukum kita tak sebut lagi, kita baru tarik lagi. Satu masa kita akan detailkan sedikit insya-Allah. Kalau umur panjang ada masa kita dapat berkongsi. Cuma nak terang sini,
Jangan kita sebut ghoi tengah, kita sebut ghai. Tang tu banyak orang salah. Orang sebut bukan salah lagi lajah nak ambil lajah. Jangan sebut ghairil. Ghai, ra tadi nipih ghairil. Jangan ghairil. Ril kita ingat kalau kita sebut ril kereta api itu salah. Yang betul ril. Ghairil. Huruf ghain ada dua pendapat yang saya belajar. Satu dia muncul mulut, saya ulang lagi sekali. Satu lagi lepas ghain satu lagi dia mula. Ghairil maghdu. Orang itu huruf dot tuan-tuan. Dot jaga dua dot. Situ ada dua dot. Ghairil masuk dalam sini ya. Ghairil maghdubi alaihim walad dua dot. Walad dallin. Masih 6 harakat. Apa dia hukum dia? Yang kita 6 harakat tu? Mak lazim, kalimi, musaqqal. Dia mesti 6. Jangan 5. Tapi kalau lin, Ustaz Razak itu dah marah. Lin tu kalau kita tak cukup nafas pun kita boleh curi sikit. Tapi huruf dot tadi dalin tak boleh curi. Dia tetap mak lazim musaqqal kalimi musaqqal tetap 6. Tak boleh pilih 5. Jadi yang penting kita nak jaga huruf tadi. Ghairil ghain, jaga huruf ghain. Jangan kita ada kalau kita dengar ghairil ni kita huruf ain ma'du, dia lagi salah, dia tukar huruf ma'du dan huruf dot lagi kan maghdu, balik train tuan-tuan. Maghdu mesti dia main kat gini, maghdu bi alaihim wala, masuk lagi wala dallin. Tuan-tuan balik train 6 harakat lah. Baik, itu saja. Ada pertanyaan apa-apa? Ada apa-apa? Ya, Ustaz. Hukum buat salah. Du panjang berapa harakat? Lebih pada 2 salah. Lebih pada 2 salah. Maghdubi alaihim salah. Kalau dia imam tu macam ni ya tuan-tuan. Saya ni tak suka macam ni. Tuan, subhanallah, auzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang saya paling takut tuan-tuan. Auzubillahi min zalik. Saya selalu pesan kat Taman Cendana ataupun saya belajar di Taman Sri Astana, saya akan abang macam ni. Tuan-tuan kita belajar ni, tuan-tuan cari kesalahan kita dulu. Tapi kalau seandainya kalau tuan-tuan jangan perembang. Maksudnya perembang dengar dia ni baca ain ke ghain ke. Siap. Kalau kita tahu dia sebut ain, kena mufarakah. Dia 2 harakat ke dia 3 harakat. Yang tu maghdubi alaihim. Dia arwah kita. Kalau kita jangan perembang sangat, kita agak dia betul. Tapi kalau jelas sangat tu, apa-apa jelas terpaksa kena mufarakah. Itu yang sebaiknya. Tapi saya pesan lagi diri saya, dan tuan-tuan jangan perembang. Perembang ni betul-betul halusi. Kalau halusi memang banyak yang jangan teliti ya, jangan teliti sangat. Kan? Jika teliti kita tak ikut dah. Tapi kalau dah sangat-sangat, nampak kita tahu, nyata sangat tak boleh lah. Kalau sikit-sikit sipi-sipi tu kita harap Allah Ta'ala ampun lah kan. Sikit dia lari, kita agak macam dia tu, dia imbang, dia sedikit imbangan lah kita agak. Sebab antara kita tengok memang kalau sedikit ada yang setengah harakat tu kita boleh imbang. Jangan terlalu panjang sangat lah. Jangan terlalu panjang. Maksudnya kita rasa, sebab tu kalau bila orang belajar tajwid tuan-tuan, sebab orang yang qori ni kadang-kadang bila dia terlalu banyak sangat kesalahan orang baca, dia tak boleh duduk. Hatta ustaz apa yang kita main itu, ustaz yang ni nama ni belakang nama bukan Rudani. Du tajwid yang pernah masuk ni. Ustaz apa? Aini apa? Ustaz yang mengajak mula-mula tajwid tu. Amin. Ustaz Amin sendiri dia kata. Abang dia pernah sembang dengan saya. Abang dia kalau pergi tarawih, kebanyakan dia kata patah balik. Dia boleh ingat semua rumah. Sebab dia qori. Bila dia qori, makhraj dia tahu, hukum-hukum dia tahu. Lepas tu kawan tu duduk baca melelong. Satu tak apa, 2 tak apa. Bila main banyak, kawan tak boleh duduk lah. Tapi dia bagi dia tak apa, dia tak condemn, dia tak tuding orang, dia balik main rumah. Tapi rugilah dicari, ataupun dia cari surau-surau masjid yang dia rasa mantap. Sebab dia qori sungguh. Itu Abang Nur Amin. Kita ni belajar lah tu, saya kata saya pesan diri saya lah, jangan perembang. Bila kita perembang, kita akan nampak kesalahan, satu kita akan kacau. Itulah, kecuali kalau sah sangat dah tak boleh elak, terpaksa.
Itu dah pandangan saya. Wallahu a'lam bisawab wa ilahil masir. Lagi soalan? Ya. Ha. 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 Dia nak kata kalau kesalahan jali tak boleh ya? Ha. 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 Yang tu saya tak berani jawab apa nama ustaz, apa nama ni. Sebab kalau merendah diri pun, kalau dia ada dua kesalahan tau. Satu jali, satu lagi yang teranglah jali ni, yang satu lagi khafi, ini sembunyi. Kesalahan sembunyi ni macam tadilah. Dia sebut ghairil maghdubi, dia sikit je dari. Tapi kita boleh cam lah. Kita boleh cam. Tapi kita yang tadilah, kalau kita perembang dia ni kita duk ikut, aku nak dengar ni dua ke tiga, dua ke api ya. Tapi dia kata kita macam buat tak tahu kan, kita tak apa. Seolah. Tapi kalau jali, nyata jali, jali ni umpamanya jali ni macam ni. Yang tadi kita kata huruf tadi, huruf mat tadi tu, bukan, huruf mat dia terpanjang dan makna dia tak apa lagi, cuma tak menghormati bacaan. Yang takutnya tadi contoh dia. Ghairil ain. Habis. Tu tak ikut sah. Memang tak ikut mana huruf ain? Tu sah. Dia kata ghairil ain lah. Tu jali lah. Kalaupun khafi tadi sembunyi lah. Jadi maqdum dia panjang sikit, dia nak main lagu kau tak tahu. Maqdubi alaih dia panjang lah. Tapi kita rasa setengah harkat tu kita macam tu setengok lah. Seolah macam dia ni, cuma dia tidak lari makna, tak ada masalah. Cuma tidak menghormati bacaan. Itulah wallahu alam bisawab. Tuan-tuan, tapi kalau huruf jali tadi, ain lari, ghain dengan ain nyata, habis tak ikut. Kemudian alham dengan alham, dia memang alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ada bunyi sikit engkong. Itu huruf, libatkan huruf takut. Itu sajalah wallahu alam. Tapi tuan-tuan, ada apa? Merendah diri ya. Boleh. Tarik. Alhamdulillah. Betul. Subhanallah. Yang ni tuan-tuan kena tanya saya macam ni tuan-tuan. Saya lebih buat hukum ni, saya lebih suka tuan-tuan cari tanya orang yang lebih arif buat hukum ni lah. Cuma saya sepandang, saya kata tadi jangan halusi, atau tadi apa istilah apa? Jangan apa? Perembang. Jangan perembang. Kalau jangan cari pasal. Cari pasal punah kita macam tadi ya. Kita tengok, kita belajar nak tengok diri kita. Tapi kalau kita dengar orang yang salah, kalau kawan baik atau kita boleh tegur sama-sama muzakarah, atau kita panggil dalam majlis tak apa, ataupun orang yang lebih arif atau orang yang ni kita tegur tak apa. Tapi kalau kita siapa tak ditegur, itu tuan-tuan kena tanya orang yang lebih tinggi lah. Saya nak kata berfarakah apabila jali berlaku. Jali kita sah jali. Ain ghain tukar ain. Ha tukar ha. Kan? Kemudian nampak nyata, kita nak ikut macam mana? Atau kita ikhlasnya kita bagi tahu orang yang bertanggungjawab ataupun orang yang siapa-siapa yang mahir tentang tu, tolong tegur cara yang halus, yang cara hikmah, supaya dia tak, sebab dia tak, kita sayang dia. La yu'minu ahadukum hatta li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Apa nama kamu, sebagai Nabi kata, kamu apa? Tak sempurna iman kamu sekiranya kamu tak kasih diri kamu sebagai kamu kasih saudara kamu sebagai kamu kasih diri kamu sendiri. Jadi kalau kita kasih dia duk buat selalu duk mak semayang seluruh tak. Sebab tu Nabi kata ada orang yang semayang 60 tahun semayang, tapi semayang dia semua sia-sia. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi inilah sama-sama kita nak perbaiki sikit-sikit. Macam saya katalah senang itu tu. Apa nama, Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang main muzik macam ibarat tiun. Kalau lama dia tak tiun, lari. Kita pun sama, bila kita muzakarah ni, kita duk jaga huruf. Kita yang penting kita duk baca di rumah lagi. Baca lagi, kita akan betulkan lagi insya-Allah. Jadi sekali lagi lah saya ingatkan sekali. Kalau kesalahan kata guru saya,
Saya tak kata saya, guru saya yang jali kena mufaraqah. Jali tadilah lari huruf kan. Kalau am ta alaihim, am ni apa? Dia satu an satu am. Dia am ta alaihim. Jadi kita nak ikut juga. Maaf cakap kan. Itu saya kata, tapi yang tu tak berkembang mendengar. Dengar nyata 4-5 kali kita terpaksa lah. Kalau boleh cari orang yang boleh betul dia. Tak boleh sebenarnya dia tak boleh duduk depan lah. Maksudnya orang yang, sebab tu Nabi SAW kata orang yang lebih fasih letak di depan. Sebab tu maaf cakap, ada setengah ini guru. Saya dengar guru kata saya sebab salah seorang guru di sini yang dia sebab apa dia kata cikgu boleh saya tak mau naik jadi imam. Walaupun saya mengajak orang. Ini cerita umum. Dia kata sebab saya tengok ada orang yang fasih dia pergi pada saya. Jadi saya letakkan dia depan. Ada ni, saya bukan kata duduk mengajak kawasan sini. Saya sempat duduk muzakarah dia baru ni. Sembang. Dia kata saya ni pernah tengok saya duduk naik imam. Kalau tak ada orang yang saya kata orang itu baru saya naik lah. Mana kita dia tahu diri dia walaupun dia guru. Dia mengajar dan dia memang fasih bahasa Arab. Bukan kata tahu tak ni, fasih bahasa Arab. Tuan-tuan. Sebab dahsyat tu. Saya jumpa dia. Kat dia pun saya rojok banyaklah dari segi bahasa istilah bahasa Arab saya akan rojok dia. Itu je dah. Okay, tuan-tuan, subah sekali lagi saya ingatkan diri saya, kita jangan cari kesalahan orang. Cuba tadilah ambil separuh ni, pakai spek ataupun buang spek mata Ustaz. Mata kabun tak nampak. Bila buang spek mata ataupun pakai cermin tak nampak lah. Tetapi kalau dah pakai cermin pun dengar sah sebiji, saya tak tahu tuan-tuan tanya tepuk dada, tanya iman. Bukan kita nak cari selamat, tapi cepat-cepat kita cari orang yang boleh betulkan dia. Sebab kita pun tak, kalau kita 50-50. Kalau 50 jangan tegak sebab kita sendiri pun tak tahu mentera mana makharijul huruf keluar kan. Betul ke dia sebut kan. Tetapi kalau dia pelat lain. Atau walaupun salah satu karya tu dia seorang yang nampak qori dan semua. Okeylah. Itu sajalah. Walaupun dia sengau sikit. Betul. Berdos. Dia selalunya keluar semayang lah. Tapi Fatihah yang boleh nyata sekali. Sebab yang menyebabkan yang lain tu kita tak payah di dalam situ tak payahlah. Kecuali di tempat dia tak payah. Maksudnya kita dia berimam dia. Sebab kita kalau sah nak tengok huruf sekar ataupun nak tegur perkataan. Kalau huruf mana dia kita nak cam kata dia sebut ni dia pun nak tangkap kita masa tu. Baik kita keluar semayang sini kita habang. Di sini ada berlakulah kekhilafan. Maknanya ada ikhtilaf ulama. Fatihah itu penting, yang wajib tu kena jaga. Hal lain tu dia kata boleh dimaafkan juga tetapi tidak muhram aja dosa tu dah. Berdosa atau tak dosa. Itu sajalah. Jadi tuan-tuan sekali lagi umumnya jangan perembang, tapi kalau jali terpaksa kita mufaraqah. Itu sajalah. Wala jali. Tapi sebaiknya bagi tahu orang yang lebih arif yang tolong betul dah. Wallahu alam bisawab. Jadi apa nama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sammi'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم حبب بنا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مسلمين. Ya Allah, Engkau lihatlah kami dan pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan disebabkan dosa-dosa kami ya Allah dan kelainan kami ya Allah maka Kau murkai kami ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah hamba-hamba-Mu ya Allah yang dhaif lagi hina sisi-Mu ya Allah. Memberi kekuatan kepada kami untuk beramal ya Allah. Ya Allah, tingkatkan ilmu Quran kepada kami ya Allah dan ilmu-ilmu yang lain ya Allah. Fasilatilah kami menyebut huruf-huruf Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh-Mu ya Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, Kau kuatkan iman kami, beri kekuatan kami untuk membaca Quran di rumah kami ya Allah dan di mana saja kami berada ya Allah. Dan yalah kami kurniakan kami dapat mengamalkan apa-apa isi kandungan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau benarkan hati ini ya Allah melihat kesalahan orang ya Allah, tetapi biarlah kami melihat kesalahan diri kami sendiri ya Allah. Dan ya Allah, akhir sekali matilah kami dengan iman dan Islam. Matilah kami dengan kalimah la ilaha illallah di akhir kalam kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya Allah.
Astagfirullah, innallaha ala kulli syai'. Bismillah. Allahumma inni Allahu syahidun alaik.